akan membentangkan tugasan kerja khusus sosiologi dalam pendidikan. Baik, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama sekali saya, Nabilah binti Saharudin, yang kedua Mas Adila binti Abdul Rashid, yang ketiga Zahidah binti Hayani. Baik, untuk kerja khusus ini kami diberikan pelaksanaan tugasan dan kami telah memilih tajuk gender dan kaum. Dan akan soalan akan ulas mengenai peranan-peranan guru dalam menangani isu-isu tersebut. Baik, untuk pertama sekali saya akan menerangkan definisi peranan guru. Saya telah memilih tokoh iaitu Al-Farabi. Al-Farabi memberi definisi peranan guru. Hanya orang yang bersifat qana'ah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan ingin mencari kebenaran boleh dilantik menjadi guru. Guru mesti menunjukkan diajar dan dapat menggunakan kaedah mengajar berkesan yang memudahkan pelajar menguasai ilmu yang hendak disampaikan dan tidak mengelirukan mereka. Guru haruslah pandai menyelit unsur permainan dalam pengajaran mereka. Permainan ini bertujuan mencetus pemikiran kreatif dan menggalakkan pembelajaran aktif di kalangan pelajar. Hendaklah mengelak memberi hukuman yang keterlaluan kerana ini akan membuat pelajar benci kepada guru. Sebaliknya, jika guru terlalu lembut, kemungkinan pelajar tidak memberi perhatian dan menjadi malas. Oleh itu, guru hendaklah mengamalkan kesederhanaan. Guru wajib menilai hasil pembelajaran kerana ia menentukan tahap pencapaian pelajar. Peranan guru ialah membebaskan masyarakat daripada bagi definisi peranan guru, saya telah memilih tokoh yang kedua iaitu Plato. Plato memberikan definisi peranan guru ialah membebaskan masyarakat daripada kejahilan. Yang kedua, guru tidak boleh mendiskriminasi di antara pelajar lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga, guru hendaklah berhati-hati mendisiplinkan murid-murid kerana kekerasan boleh menyebabkan mereka lemah semangat dan putus asa. Seterusnya, bagi pengertian gender, menurut Jerry dan Jerry di dalam Dictionary of Sociology, beliau mentafsirkan gender kepada dua bahagian. Pertama, gender digunakan untuk membezakan antara lelaki dan perempuan berdasarkan anatomi jenis kelamin. Kedua, pengertian yang diberikan oleh para sosiologi dan psikologi bahawa gender lebih diertikan dalam pembahagian maskulin dan feminin. Para antropologi telah menekankan bahawa gender bukan didefinisikan secara biologi tetapi secara sosial dan kultural. Gender lebih banyak berkonsep Sorry. Gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologi dan aspek-aspek non-biologis serta lebih menekankan perkembangan maskulin atau feminin. Seterusnya, bagi isu-isu
pendidikan. Saya dah klik. Oh ya. Seterusnya, bagi isu gender dalam pendidikan, iaitu isu yang pertama adalah isu unsur bias. Bias di sini bermaksud pilih kasih. Berdasarkan kajian lepas, Dr. Zalizan bin Muhammad Jelas, beliau telah mengkaji perbandingan persepsi guru lelaki dan guru perempuan terhadap pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Kajian ini telah memberikan pengaruh terhadap kedua-dua gender pelajar. Guru lelaki secara keseluruhannya memberi reaksi yang positif terhadap pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Maksudnya di sini, guru lelaki tidak mempunyai persepsi yang berbeza, tidak ada bias dan tidak melabelkan kebolehan terhadap pelajar lelaki dan perempuan berbanding guru perempuan. Kajian ini diperkukuhkan lagi di dalam kajian Brophy dan Everston dan Bank apabila mereka mendapati bahawa guru perempuan mempunyai pandangan yang kurang positif terhadap pelajar lelaki. Menurut Zalizan juga, guru perempuan kurang memberi perhatian kepada pelajar lelaki yang dianggap bermasalah di dalam kelas. Guru lebih memberikan tumpuan kepada pelajar perempuan kerana sering mengikut arahan guru dan mudah dikawan. Seterusnya, bagi isu gender dalam pendidikan, iaitu isu pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik berbanding pelajar lelaki. Kajian oleh Abdul Manan, beliau mengenal pasti sama ada gender mempunyai kaitan atau tidak dengan pencapaian akademik. Hasil dapatan beliau menunjukkan bahawa terdapat jurang antara pelajar lelaki dan wanita dari segi pencapaian akademik mereka. Di sini, pelajar wanita lebih menunjukkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian lelaki. Menurut Zalizan bin Muhammad Jelas juga, pelajar perempuan akan belajar bersama dan berkongsi pendapat sekiranya terdapat sebarang keraguan. Dengan ini, ia memberikan pelajar perempuan lebih menguasai pelajaran yang dipelajari. Berbanding pelajar lelaki, mereka lebih gemar berkawan dengan rakan yang lebih tua. Pergaulan sosial yang melampau seperti melepak, berlumba haram dan macam-macam lagi mudah diikut kerana bagi mereka perkara itu sesuatu yang bebas untuk dilakukan berbanding mengulang kaji pelajaran. Baik, untuk seterusnya untuk penerangan mengenai isu gender dan kaum, saya serahkan kepada sahabat saya iaitu saudari Mas Adila binti Abdul Rashid. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan itu peranan guru dan implikasi dalam menangani kepelbagaian sosio-budaya dalam isu gender ataupun dan bina di kalangan pelajar. Next. Okey, dekat sini ada beberapa cadangan dalam penyelesaian isu dan bina dalam pendidikan. Okey, apakah peranan guru dalam menangani kepelbagaian sosial budaya dalam isu gender di kalangan pelajar? Okey, kaedah dan pendekatan iaitu peranan dia adalah guru perlulah menggunakan kaedah dan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif, berinovasi dan sesuai. Okey, di sini guru perlu mempelbagaikan strategi, kaedah dan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif, berinovasi serta disesuaikan dengan gaya pembelajaran pelajar lelaki dan perempuan. Maklumat persepsi pelajar lelaki dan perempuan terhadap gaya pembelajaran mereka lebih digemari diharap menjana perspektif baru dalam kalangan pendidik. Selain itu, mereka perlu membangunkan kaedah pengajaran dan pembelajaran, sumber dan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan pelajar serta menghapuskan halangan pembelajaran. Selain itu juga, guru boleh mengubah suasana dalam bilik darjah. Contohnya seperti mobiliti, bunyi dan persekitaran bilik darjah tersebut
memenuhi profil gaya pembelajaran yang lebih digemari pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Selepas itu juga, selain itu juga, pelajar perempuan lebih mengamalkan gaya pembelajaran yang bersifat abstract sequential dan constrict sequential. Okey, di sini ada menjelaskan mengenai besarnya bilangan guru perempuan dan gaya pengajaran mereka yang lengkap dengan gaya pembelajaran pelajar perempuan menyebabkan pelajar perempuan ini memperolehi kelebihan secara kebetulan. Okey, dengan kata lain, pelajar lelaki ni mengalami diskriminasi yang tidak disengajakan. Dekat sini dapat, maksudnya dapat berlaku jurang di antara isu gender di kalangan di dalam isu pendidikan. Okey, justru itu guru-guru perlu sedar tentang perbezaan gaya pembelajaran antara lelaki dan pelajar perempuan. Jadi, guru perlu mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya lebih sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okay, next slide. Okay, sebab itu yang kita dapat, yang sebelum ni kita dapat apakah peranan guru dalam mengatasi isu gender di kalangan, di dalam isu pendidikan ni. Tapi sekarang saya akan menjelaskan mengenai apakah implikasi akibat daripada kepelbagaian sosial budaya gender terhadap pendidikan di Malaysia. Yang pertama, kepelbagaian sosial budaya ini memberi implikasi kepada murid dan guru. Okey, antara implikasi pelbagai sosial budaya terhadap murid ialah murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosial budaya di dalam kelas untuk jantina yang berlainan. Okey, melalui gender ni dia akan melahirkan corak pemikiran antara lelaki dan perempuan. Maksudnya dia bertukar-tukar corak pemikiran, dia saling berkongsi di antara satu sama lain sebab dua-dua gender ni dia mempunyai corak pemikiran yang berbeza. Okay, next slide. Okay, sambungan daripada implikasi kepelbagaian sosial budaya kepada pendidikan dalam isu gender adalah berbeza dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas. Dalam masa yang sama, batas pergaulan antara jantina perlu diberikan penekanan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. Okay, menurut Makobi dan Jacqueline tahun 1974 pula, perbezaan jantina menunjukkan pelajar perempuan ni lebih baik dari segi kecerdasan lisan atau bahasa. Okey, kalau pelajar lelaki pula dia lebih baik daripada dia dari segi kecerdasan luar. Okey, maksudnya kat sini perkara ini juga turut disokong oleh teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner. Okay, justru guru berperanan dalam memastikan institusi dapat dijalankan dengan baik agar objektif pembelajaran tercapai di samping mewujudkan suasana interaksi yang saksama dalam perbezaan jantina. Okey. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Zahida untuk membentangkan pada slide yang seterusnya. Kejap lagi kalau Zahida bentang, bila rakam tak nampak muka Zahida Nampak kan? Nampak ke tak? Kalau korang nampak, saya nampak. Saya akan, orang nampak lah macam tu. Tapi tak tahulah pula. Nampak kan Kak Mas? Nampak Kak Mas tutup mic. Oh, nampak. Okey. Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahida binti Haryani. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini. Baiklah, subtopik yang akan saya rangkumkan dalam pembentangan saya untuk yang kali ini adalah saya akan memberikan definisi berserta dengan konsep bagi istilah kaum di bawah topik kepelbagaian sosial budaya, dan kemudiannya dari situ saya akan juga menyentuh berkenaan dengan isu-isu berbangkit yang wujud hasil daripada kepelbagaian sosial budaya. Baiklah, saya bacakan dulu definisi berserta dengan konsep kaum. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi kedua,
kaum ini didefinisikan sebagai golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar. Suku bangsa, penduduknya pula terdiri daripada berbagai kumpulan. Dalam konteks di Malaysia pula, konteks tempatan, kepelbagaian budaya di Malaysia ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang terdahulu, iaitu faktor-faktor sejarah penjajahan di mana ramai yang datang ke Tanah Melayu sebagai pendatang, terutamanya dari China. Yang dari China ni mereka datang sekitar abad ke-15 hingga abad ke-20 dan juga datang juga daripada India berhijrah ke Tanah Melayu iaitu sejak 2000 tahun yang lalu. Dan daripada sejarah ini juga kepelbagaian sosial budaya itu telah berlaku sejak berzaman lamanya di Tanah Melayu lah. Dan sehingga kini kita kenali Malaysia sebagai sebuah negara yang majmuk. Dan akibat daripada kepelbagaian bangsa dan penjajahan British, maka terbinalah sebuah masyarakat yang pelbagai kaum dan etnik yang kita dapat lihat sekarang ni, yang mana Malaysia ni terdiri daripada kaum-kaum yang utama iaitu Melayu, Cina dan India. Di samping itu juga etnik-etnik yang pelbagai yang banyak berada di Sabah dan Sarawak. Dan bertitik tolak daripada sini juga berlakunya evolusi pendidikan di Tanah Melayu yang mana berwujudnya sekolah yang pelbagai aliran, dan sekolah tersebut kini dikenal sebagai sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Okey. Seterusnya ialah isu kepelbagaian kaum dalam pendidikan di sekolah. Okey, menurut Abu Zukar 1972 ada menyatakan dalam masyarakat pelbagai kaum ataupun kumpulan ataupun etnik, ciri-ciri perbezaan yang dimiliki oleh kaum tersebut seperti bahasa, agama dan budaya selalunya menghalang integrasi sosial dan perpaduan sukar untuk dicapai. Ini bermaksud ini adalah salah satu isu terpenting dalam kepelbagaian budaya dan kepelbagaian sosial budaya yang wujud di Malaysia. Ia hendak menyatakan bahawa sebenarnya sebuah negara yang majmuk sukar untuk dibina ataupun dibina perpaduan. Sekalipun pada mata kasar nampak macam perpaduan tu ada, tapi mungkin di dalam hati sanubari masing-masing mempunyai pendirian yang tersendiri. Okey, menurut Garis pula, kepelbagaian budaya menghasilkan kepelbagaian jenis individu yang mempunyai kepatuhan kepada budaya dan adat masing-masing. Maka pembentukan persahabatan merentasi budaya adalah suatu proses yang kompleks. Okey, daripada penerangan daripada Abu Zukar sehinggalah kepada Garis, sebenarnya daripada sini kita akan lihat bahawa isu-isu ni skop dia semakin kecil, daripada integrasi sosial hinggalah kepada persahabatan. Garis menyatakan bahawa sebenarnya persahabatan yang wujud sama ada dalam masyarakat ataupun persahabatan yang wujud dalam sekolah di antara kaum yang pelbagai sebenarnya sesuatu yang sukar untuk dicapai ataupun sesuatu yang kompleks. Okey, hal ini kerana perbezaan dalam kepercayaan praktis yang terdapat pada satu-satu budaya mampu memberi tafsiran yang berbeza kepada pengamal budaya lain. Okey, seterusnya kita kecilkan lagi skop. Kalau tadi kita dah cerita tentang masyarakat, kali ini kita cerita tentang community di sekolah. Okey, dalam konteks sekolah, kajian Hallinan dan William, Kendall dan Tuna dan Hallinan yang melibatkan hubungan etnik di sekolah mendapati bahawa murid ini lebih banyak membentuk persahabatan dengan rakan daripada bangsa yang sama. Ini bermaksud dalam banyak-banyak kajian, mereka mendapat dapatan yang kumulatif ataupun dapatan yang lebih kurang sama, yang menyatakan bahawa murid ini, sekiranya murid Melayu, mereka banyak membentuk persahabatan dengan murid kaum Melayu juga. Begitu juga dengan Cina dan India. So kajian ini juga ada disokong oleh kajian Sears dan Cahill yang mendapati bahawa apabila kerapatan murid bertambah, maka para pelajar menunjukkan interaksi yang lebih kerap, bersifat luas dan bebas. Okey, perkataan interaksi kita boleh bolkan dan lihat bagaimana interaksi ini adalah sesuatu yang penting dalam PDPC. Okey, sekiranya interaksi tidak wujud dalam kelas ataupun PDPC, bagaimana objektif pembelajaran sesebuah pembelajar PDPC itu tercapai. Jadi nak tak nak interaksi perlu berlaku. Namun begitu, bagaimana interaksi nak berlaku sekiranya persahabatan ataupun
persahabatan di antara rakan sekelas yang pelbagai kaum ini tak wujud. Okey. Sedangkan dalam PAK 21, interaksi adalah salah satu komponen utama kerana dalam PAK 21 pembelajaran adalah berpusatkan kepada pelajar. Okey. Jadinya murid-murid dituntut untuk berinteraksi di antara satu sama lain untuk mempelajari sesuatu ilmu sekaligus menjadikan objektif pembelajaran tercapai. Okey, di persekitaran sekolah, komunikasi yang baik antara murid memberi kesan interaksi. Okey. Sekejap ya. Berkesan kepada interaksi dan kerapatan. Ia menjadi pemangkin kepada hubungan persahabatan. Okey, yang kedua, isu kepelbagaian kaum dalam pendidikan di sekolah. Okey, kemudiannya saya nyatakan pula sebuah kajian yang dilakukan oleh Suresh Kumar and Vimali, yang mana kajian ini telah dijalankan pada tahun 2017 dan kita boleh kata sebagai kajian yang semasa lah kerana dalam tempoh 5 tahun pertama ni. Okey, yang mana kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual berstruktur dengan murid berkaitan kaum dan etnik serta pola interaksi mereka di bilik darjah. Okey, sebenarnya kalau kita dalami ataupun kita baca balik kajian oleh Suresh Kumar ni, sebenarnya item-item ataupun soalan-soalan yang diajukan kepada murid-murid respon ini sebenarnya adalah soalan yang sangat-sangat common dalam hidup kita. Okey, contohnya dia tanya di antara rakan yang sama kaum dengan rakan yang berlainan kaum, murid ni prefer untuk kawan dengan siapa? Ataupun sekiranya murid ni dia ada masalah, dia prefer untuk berkongsi dengan rakan yang bangsa mana? Mana satu? Bangsa dia ataupun bangsa yang lain? Dan soalan-soalan lain yang seangkatan dengannya. So dapatan kajian ini juga turut menyokong kepada kajian-kajian yang sebelum ni yang saya telah tunjukkan, yang mana dapatan kajian tersebut menyimpulkan bahawa interaksi sosial dalam kalangan murid pelbagai etnik yang mengambil tempat di persekitaran bilik darjah lebih menjurus kepada kaum yang sama. Dan perkara ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita ambil perhatian lah, kerana perkara ni sebenarnya wujud sekalipun pada mata kasar kita nampak budak-budak ni harmoni dalam kelas, murid-murid ni harmoni dalam kelas, mereka ada interaksi dan berkomunikasi dengan baik. Namun sebenarnya bila kita buat kajian beginilah baru kita tahu apa yang terjadi di sebaliknya. Okey, so didapati daripada kajian ini, majoriti murid Melayu berinteraksi dengan murid Melayu. Murid Cina pun berinteraksi dengan murid Cina dan India berinteraksi dengan murid India. Dan sekalipun interaksi di antara pelbagai kaum ini wujud, namun mungkin berlaku dalam kadar yang minimum dan kadar yang diperlukan saja. Okey, so hasil kajian ini menunjukkan bahawa terdapat sempadan etnik yang tebal antara murid pelbagai etnik di persekitaran bilik darjah dalam konteks interaksi. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan pembentangan ini kepada Mas Adila. Akak masuk mana? Peranan guru menangani isu kaum. Ya. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit mengenai apakah peranan guru dalam menangani isu kepelbagaian kaum ni. Okey, yang pertama guru perlu bertindak sebagai physical environment designer. Sebagai seorang guru, beliau perlulah mengajar murid-murid di sekolah tanpa mengambil kira kelas sosial dan harus bijak mengendalikan kelas sosial yang wujud di kelas supaya satu suasana pembelajaran yang berlaku tu secara interaktif akan terbentuk. Contohnya, seorang guru seharusnya memastikan murid-muridnya ditempatkan dalam satu kumpulan murid dari pelbagai latar belakang semasa melakukan sesuatu aktiviti berkumpulan. Jadi maksudnya kalau buat satu kumpulan tu mesti ada kepelbagaian kaum di situ, ada Cina, ada India dan ada Melayu. Okey, ini secara langsung akan memberi peluang kepada murid-murid untuk berinteraksi antara satu sama lain sekaligus mewujudkan pergaulan yang tidak berkelompok dan tanpa sempadan budaya serta masyarakat. Diibaratkan contoh kata masa kalau tak kenal maka tak cinta, macam tu. Okey, selain itu juga guru juga pandai merancang aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid di dalam kelas. Dan isu yang mempunyai unsur bias pada mana-mana jantina mesti dielakkan supaya dapat memberi peluang pendidikan yang sama kepada semua murid tanpa mengira kaum dan jantina. Bagi murid yang menghadapi kecelaruan jantina, menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan sedemikian. Okey. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini berkenaan dengan implikasi kepelbagaian sosio-budaya kepada pendidikan di bawah subtopik kaum. Baiklah, kepelbagaian sosio-budaya ini sebenarnya memberikan implikasi kepada kedua-dua entiti iaitu murid dan guru, yang mana implikasi kepada guru telah pun diterangkan sebentar tadi, iaitu dari sudut peranan guru, bagaimana guru bertindak balas terhadap suasana yang terdiri daripada kepelbagaian kaum dan juga perbezaan gender lah. So saya akan menerangkan kepada skop murid sahaja. Sementara implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap murid ialah murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosio-budaya di dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum. Maksudnya murid perlu menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. So daripada sini kita akan lihat bahawa proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama pula perlu dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Dan kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosio budaya sebenarnya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain, yang mana perkara ini menjadi peranan kepada guru khususnya, yang mana ia telah diterangkan sebentar tadi, dan juga kepada individu murid tersebut untuk memastikan tiada sikap-sikap ataupun nilai negatif berkaitan dengan perkauman ada dalam diri mereka. Baiklah, kita masuk yang kedua. Menurut Jerry V. Dilbergen, perbezaan budaya di kalangan murid ini menyebabkan sedikit perasaan takut. Maksud dia, perbezaan budaya ataupun kepelbagaian sosial budaya yang membawa kepada kepelbagaian kaum ini telah mewujudkan implikasi yang kurang disenangi, iaitu perasaan takut dalam diri, dan memberikan persepsi sama ada guru bertindak secara saksama atau tidak terhadap kaum-kaum yang pelbagai. Maksud dia, murid ni dia ada satu perasaan bahawa kalau guru Melayu dia mesti akan lebihkan Melayu. Begitu juga dengan Cina dan India. Mereka ada persepsi begitu. Jadi segala isu dan juga kemelut-kemelut yang ada, sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia perlulah balik merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, yang mana dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 12 hak berkenaan dengan pendidikan telah menyatakan bahawa tanpa menjejaskan keluasan perkara 8, tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama, kaum, keturunan ataupun tempat lahir. Okey, so saya akan membuat rumusan secara ringkas sahaja untuk pembentangan kami pada hari ini, yang mana daripada penerangan peranan guru sehinggalah kepada implikasi, kita dapat lihat bahawa para guru sebenarnya berperanan sebagai ejen sosialis dalam mengenal dan memahami konsep perbezaan gender dan kepelbagaian kaum di Malaysia agar dapat mengaplikasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kerana apa? Kerana dalam sebuah PDPC yang dijalankan pasti ada objektif, dan objektif tersebut nak tak nak perlulah dicapai dengan cara apa sekalipun, termasuklah dengan cara guru memainkan peranannya sebagai ejen sosialis. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami, kumpulan 8. Okey, ini pula adalah sumber dan juga bibliografi rujukan untuk pembentangan kami. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop Okay, stop.